Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aslin selaku pembicara yang pertama ataupun pembuka majlis, yang dimuliakan Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras dan juga juru bahasa kita. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini 19 Oktober 2022 kita dapat teruskan bicara kita dalam buku yang kita pilih, iaitu 40 hadis ancaman mencela 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Kita pilih hadis ini kerana dia sangat penting. Dalam kehidupan kita sekarang banyak perkara-perkara yang mengganggu hidup kita ni apabila orang rempuh masuk dalam kawasan kita tanpa izin. Bukan maksud saya dalam rumah pagar kita, itu satu kes. Tapi masuk dalam menyentuh hal kepribadian orang, menyentuh hal rumah tangga orang, menyentuh hal kehormatan diri. Kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup tidak baik. Kenapa? Sebab kehormatan diri seorang manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi SAW telah mengisytiharkan dalam Hajjatul Wada', dalam khutbahnya yang mulia. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa alwalakum a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya kehormatan diri, harta benda kamu. Kehormatan diri kamu, dima'akum, darah kamu, harta benda kamu. Kehormatan diri kamu haramun alaikum, haram ke atas kamu mencabulnya ataupun mengkhianatinya, sebagaimana haramnya bulan ini, tanah haram ini dan hari yang kamu ini. Kita mengatakan itu penegasan yang cukup besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar yang ada kitab ini, 40 hadis ancaman ini, kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua di muka surat yang ke-6. Hadis yang kedua yang bertajuk pemimpin yang berdusta kepada rakyat. Pemimpin yang berdusta kepada rakyat. Kita ikut tartib, bukan ikut musim. Takut orang kata ni apa pula main tajuk ni. Ini musim raya ni. Tajuk kita ni ikut tartib kitab, bukan kita tak masuk musim. Tapi alhamdulillah kena pada waktunya, kena pada tempatnya, yang kita boleh sama-sama bermuhasabah, mengulang kaji apa yang patut kita bincangkan, apa yang patut kita fokuskan di dalam perkara yang berkait dengan kehidupan kita pada saat ini, insya-Allah. Tengok hadis. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahih, maknanya hadis muttafaqun alaih. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala. Seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tengok sahabat, dia sebut secara tegas bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia dengar Rasulullah bersabda. Apa yang Nabi sabdakan? Ma min 'abdin yastar'illahu ya ini mahal. Ya mungkin okey, boleh buat lewat semua. Tak ada bagi dah. Illa haramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaihi fi sahih. Maksud dianya,
Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk memimpin. Kita pakai agenda dekat dia tenang. Baik, kita masuk pada terjemahan hadis. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Kita ni manusia ni semua ni hamba Allah lah. Untuk memimpin suatu rakyat, dia diberi kuasa untuk memimpin. Ini terjemahan, nanti saya huraikan siapakah pemimpin itu. Yang mati pada hari yang ditetapkan kematian dia mati pada hari dia matilah, mengikut tarikh kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yamutu yauma yamut wa huwa ghassun li ra'iyatihi. Ini yang kita takut. Serta merupakan seorang yang penipu pada rakyatnya. Dia menipu rakyat dia. Illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah Ta'ala akan mengharamkan syurga ke atasnya, wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita cuba teliti kepada hadis ini supaya kita mendapat kepahaman yang jelas tentang makna hadis itu sendiri. Hadis ini Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala letak dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab iaitulah amara abulatul umur, bab arahan kepada wulatul umur, kepada para penguasa, bir'ayahum, supaya berlembut dengan rakyat dia. Jadi kalau kamu ada kuasa, jangan kasar, jangan ganas dengan rakyat, tak boleh. Dan memberi nasihat kepada mereka, wasyafaqah, dan berlemah lembut dengan mereka, dan larangan daripada menipu rakyat. Dan satu amaran keras ke atas mereka, jangan cuba buat perkara yang larang ini. Dan cuai daripada menjaga kemaslahatan rakyat, ataupun lupa untuk memberi bantuan pada mereka. Jadi Imam Nawawi bawa hadis ni dalam bab ini, arahan kepada pemimpin supaya berlemah lembut dengan rakyat dan menjaga kebajikan dan kemaslahatan mereka. Maka hadis ini telah diriwayat oleh seorang sahabat dikenali dengan nama Abu Ya'la. Abu Ya'la. Jadi hadis yang kedua ni para pelajar, hadis yang kedua muka surat 6, hadis yang kedua. Abu Ya'la nama dia Maqil bin Yasar Al-Muzani Al-Basri. Al-Basri, dia telah meriwayatkan, tuan-tuan kita kena tuan rawi hadis tu sikit. Sebab tu baru kita masuk dalam hadis dia. Dia ni telah meriwayatkan 34 hadis. Seorang sahabat yang duduk dengan Nabi SAW, tapi riwayat tak banyak. Dia ada 34 hadis saja yang sampai kepada rawi, kepada kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis dia. 34 hadis. Ittafaqa asy-syaikhan muttafaqun alaih. Ni hadis yang kita baca ni. Dan Imam Bukhari bawa satu hadis lagi. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan dua hadis daripadanya. Maknanya ada 5 dalam sahihnya. Dia selepas Nabi tidak ada, dia pergi ke Basrah dan tinggal di Basrah, di Iraq. Mati di Iraq pada akhir pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sehingga sebuah sungai di Basrah itu terkenal dengan nama Nahri Maqil. Sungai Maqil. Sehingga akan dibuat satu bandingan oleh orang, iza ja'a nahrullah batala nahru Maqil. Bila mari air hak Tuhan hantar, air sungai Maqil orang tak pakai lagi. Itu maknanya bila mari yang besar tu, yang kecil tu ditinggalkan. Lah maksudnya begitulah. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW telah menceritakan kepada kita, tengok. Nabi kata apa? Ma min 'abdin yastar'illah ra'iyatan.
Artinya tidak ada mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri jawatan kepada dia. Allah Ta'ala beri jawatan kepada dia. Kata ulama hadis, hazihi sirah, lafaz ini menunjukkan kepada umum. Umum. Lianna kalimah abd, ma min abdin. Tidak ada mana-mana hamba. Jadi kalimah abdun itu nakirah. Nakiratun fi siyaqis syarti. Nakirah dalam bab syarat, maka dia jadi umum. Jadi umum. Mana-mana hamba, mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk berkuasa ke atas siapa saja. Ini ulama hadis kata umum. Sama ada imamatun uzma, yang kita panggil presiden, Perdana Menteri, yang di Pertuan Besar, raja, apa siapa pun, itu dia panggil imamah uzma. Imamah uzma ni dalam sebuah negara, seorang dia ya. Kalau dulu orang panggil khalifah. Kalau di bawah khalifah tu ada umara al-mudun, ada gubernur-gubernur. Macam tempat kita ini, kita ada yang di Pertuan Agong, kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Besar. Itu dia panggil imamah uzma. Mana pemimpin yang agung. Ataupun pemimpin yang kecil. Peringkat negeri, Menteri Besar. Peringkat daerah, Tuan Ketua Jajahan, contohnya. Peringkat rumah tangga, Ketua Pejabat. Peringkat rumah tangga, bapa, suami, itu semua tu abdin yastar'illahu ra'iyatan. Hamba Allah yang Allah Ta'ala beri kepada dia jawatan untuk memimpin, menjaga rakyat. Kita kena sedarlah, kita ni termasuk hamba yang Allah Ta'ala beri kepada kita kekuasaan. Kita di bawah kita, yang kita jaga isteri kita, kita jaga anak-anak kita, kita jadi ada sekolah, kita ada apa ni, pelajar-pelajar kita, di pondok ada warga-warga. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau jadi apa ni, pegawai, jadi wakil rakyat, ada rakyat, maknanya setiap orang tu ada tugasan, ada jawatan yang perlu ditunaikan. Tengok. Jadi kata di ulama hadis, abdun nakiratun fi siyaqis syarti, maka dia jadi umum. Ini ulama-ulama hadis ni masya-Allah, dia akan bahas satu persatu. Dia tak buat kecil-kecil, dia bahas satu-satu. Yamutu yauma yamut. Dia matilah pada hari dia mati itulah. Bila-bila tarikh Allah Taala tentukan dia orang mati, kita tak tahu bila dia mati kan. Tapi wahwa ghash, ghash makna dia menipu. Dia tipu rakyat dia. Apa makna ghash? Apa makna tipu? Dalam hadis ni, adakah dia menipu ambil duit orang saja? La. Biman annahu lam yansah lahum. Dia tidak beri nasihat pada rakyat dia dengan baik. Mana kita tidak ambil yang terbaik untuk rakyat. Kita tidak buat al-aslah. Contohnya kita kata benda ni baik. Tapi ada yang terbaik. Kita tak ambil yang terbaik itu. Kita pergi ambil yang baik je. Itu pun salah. Kalau baik dengan buruk, ambil buruk, itu jangan cakap. Itu sudah jelas kesalahan, keburukannya. Tapi kita ambil di antara yang baik, salih dengan aslah pun, itu sudah dikira. Apalagi kalau nak ambil salih dengan talih, yang baik dengan yang buruk, itu sudah tak masuk dalam kira-kira nama dia. Bermakna annahu ahmala wa qassar. Dia cuai, dia tak peduli dengan rakyat. Sekarang ni orang minta maaf lah. Saya tajuk ni kita ikut tertib seperti saya sebut awal-awal tadi, bukan ikut masa. Sekarang ni orang perli. Kita pun tak suka dengan perli-perli ni sebenarnya. Tapi dah jadi macam satu tular lah di fenomena sekarang ni, dunia kita ni dunia tular. Dunia perli orang main-main je kan. Jadi orang perli sekarang ni, orang yang hilang 2-4 tahun dulu muncul kembali macam-macam. Kita kata apa main-main perli orang ni, tak bagus. Jadi kita tak bagus. Ada orang yang perli tak kena tempat. Nah, orang buat kerja kita tak, waktu dia kerja kita tak nampak, waktu macam ni bila orang pakat perli, kita pakat perli juga. Kita kata ini satu perbuatan yang cukup tidak baik. Baik para jemaah sekalian. Biman annahu katama anhum umuran. Dia tak sembunyikan kepada orang bawah dia benda yang sepatut dibuat, disembunyikan, tidak diberi yang terbaik untuk dia, tidak beri yang terbaik dalam masalah ekonomi ke, dalam masalah apa. Kita cari yang terbaik, kita boleh buat solusi yang terbaik.
Tapi mungkin yang terbaik itu merugikan kedudukan dia. Maka mereka sembunyikan perkara ini. Kita kata ini juga salah. Ini juga berat. Yamutu wahwa ghasyin. Dia mati dalam keadaan dia menipu. Dalam keadaan dia menipu. Apa jadi? Illa harramallahu alaihil jannah. Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga. Wal'iyazubillah. Timbul lagi soalan. Kalau kata haram ke atasnya syurga, dia kata hadza min nususil wa'id. Ini nas ancaman daripada Allah Azza wa Jalla. Orang ni haram tak boleh masuk syurga. Yang kita belajar, orang yang tak masuk syurga langsung ni orang kafir je. Adakah pemimpin ini yang tidak beri yang berlaku zalim pada rakyat ini dianggap kafir sehingga tak boleh masuk syurga atau bagaimana? Baik. Tuan-tuan yang ada kitab dipersilakan tengok muka surat 6 pengajaran tu ada huraian di situ. Ada huraian di situ yang perlu kita ambil perhatian ya. Yang pertama tengok, Allah mengharamkan syurga ke atas pemimpin sebegini bermaksud. Ini penting. Hadisul wa'id, hadis-hadis tentang ancaman, hadis-hadis tentang larangan, hadis-hadis tentang apa saja yang menunjukkan dosa-dosa itu perlu ditafsir, perlu dihuraikan secara detail supaya kita tidak kasar jadi khawarij, ambil hadis-hadis yang menyebut tentang dosa besar macam hukum orang kafir. Kekal dalam neraka. La, itu bukan tafsir Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang kekal dalam neraka ni siapa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tidak ampun orang-orang yang melakukan syirik. Lain daripada syirik semua diampunkan. Karena itu hadis ini dikata haramallahu alaihil jannah. Allah Taala haramkan ke atasnya juga. Apa maksud? Tengok huraian. Ia boleh ditakwil, mana boleh dihuraikan dengan beberapa tafsiran. Kita kena hurai dengan beberapa tafsiran. Tengok di kitab. Pemimpin tersebut menghalalkan penipuan terhadap rakyat. Ada ulama kata anna zalika fil mustahil. Orang yang kata dia menipu ni halal. Halalul lana wa haramul lakum. Dalam istilah orang sekarang ni kan, halalul lana wa haramul lakum. Mana kalau dia nak buat boleh je, kalau orang lain semua tak boleh, dia panggil haram. Jadi ada ulama mengatakan kalau dia menghalalkan kezaliman dia tu. Oleh kerana saya pemimpin, saya berhak ambil duit rakyat, saya sewenang-wenangnya boleh masuk akaun sini sana sini, menggunakan kedudukan. Kalau orang ni menghalalkan benda yang haram itu, maka dia saja yang tak boleh masuk syurga. Itu satu pandangan. Ada yang mengatakan, ada juga ulama katakan pandangan ini ghairus sahih. Sebab kalau dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kalau dia tahu setelah diiqamatul hujjah, maka orang itu bukan sekat buat benda haram, dia boleh pergi ke dalam kekufuran. Nauzubillah. Dua, ini yang dua ni penjelasan yang kedua. Maksud haramallahu alaihil jannah. Dia tidak dapat masuk syurga bersama golongan yang terawal. Yang berjaya, golongan yang terawal yang berjaya. Jadi dia tak boleh masuk awal-awal lagi. Sama ada dia dilewatkan pada hisab. Dia kena dibicarakan dulu. Dia kena berbicara dulu. Apa dia yang nak dibicarakan itu, iaitulah dia kena bicara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia ni zalim pada orang ni, zalim pada orang ni. Seperti hadisul muflis. Ingatkan hadis muflis tu? Atau, na'udzubillah, masuk ke neraka terlebih dahulu. Kemudian setelah dibakar, setelah dibersihkan dia daripada dosa-dosa dia, barulah dia masuk semula ke dalam syurga atau selain daripada itu. Tengok huraian ini ambil daripada Syarah An-Nawawi dalam kitabnya syarah kepada Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Hadis ni jelas kepada kita ditafsirkan dengan hadis muflis. Ingat hadis muflis? Nabi salah satu hari dia tanya para sahabat dia, atadruna manil muflis? Kamu tahu siapa muflis? Tahu? Sahabat kata muflis ni orang yang tak ada duit.
orang yang tak ada utangnya banyak, duitnya kurang, itu muflis. Maka kata Nabi sallallahu al-muflisu fina, muflis yang aku tanya ini ada maksud lain. Apa dia maksud dia? Maksud dianya iaitulah orang yang di atas dunia dulu bercampur. Dia solat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia zalim. Dia ambil harta orang ni, dia maki orang ni, dia fitnah pada orang ni, dia buat kepada orang tu orang ni. Maka oleh kerana dia buat begitu begini, yang menyebabkan dia dibicara di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Dia kena bicara. Macam mana perbicaraan? Jadi orang ni mari dakwah, ya Rabbi, dia ambil harta aku, ambil pahala dia campak pada orang ni. Ya Rabbi qad syatamani, dia telah kutuk saya di atas dunia dulu. Dia telah kutuk saya atas dunia dulu. Dia telah jadi ambil pahala dia, beri pada orang, itu nama muflis. Akhirnya hilang, habis pahala yang dia bawa. Kebaikan dia buat sudah tamat. Tapi tuntutan daripada orang yang dia zalim atas dunia dia banyak, maka diambil dosa orang tu, dicampak atas kepala dia, summa turiha finnar, kemudian dia dicampak ke dalam neraka, wal iyazubillah. Maka ini di antara tafsiran yang disebut oleh para ulama, mana orang yang zalim dia tak masuk syurga awal-awal. Dia tak masuk syurga awal, tapi dia akan masuk syurga ba'da tathhir, setelah dia dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam neraka, wal iyazubillah. Maka janji ini merupakan ancaman yang sangat berat kepada para pemimpin, orang yang ada kuasa. Jadi sekarang ni orang yang tak ada kuasa dia tak boleh nak buat. Tapi orang ada kuasa, bila dia berkuasa, maka itulah yang kita takut pada jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab orang yang berkuasa ini dia boleh buat apa saja. Pegawai-pegawai duduk di bawah dia. Staf-staf semua kena dengar kata dia. Dia nak ambil, orang tak boleh nak larang. Maka yang boleh larang dia, siapa dia? Iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang boleh larang. Orang yang ada iman, kita kata alhamdulillah dia selamat. Orang yang tak ada iman, maka dia tidak ada selamat. Jadi dalam hadis ini, Nabi kita salah sebut, falam yahutha. Dia tidak beri yang sepatutnya kepada rakyat dia. Maka ancaman ini berupa ancaman yang berat kepada para pemimpin, dan ataupun di ancaman bahawa tindak tanduk ini membawa kepada kematian yang buruk, na'uzubillah. Dia panggil su'ul khatimah. Jadi kita jangan susah hatilah. Kadang-kadang bila kita tengok orang-orang yang zalim, bila kita tengok orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang angkuh, ada kalanya Allah Ta'ala beri umur panjang pada mereka. Ada kalanya Allah Ta'ala beri umur panjang pada mereka. Kita pun tak tahu hikmah, tapi kita boleh meneliti, boleh memahami bahawa hikmah dianya, bila Allah Ta'ala tak suka kepada orang itu, maka dibukanya ruang kejahatan untuk dia. Dipanjangkan umur. Orang lain panjang umur dengan meletakkan kebaikan-kebaikan untuk ditambah dalam diri dia. Ditambahkan kepada rekod kebaikan dia. Tapi orang ni setiap hari hentam orang, setiap hari makan orang, setiap hari jaranglah orang selamat dengan dia. Maka kita mengatakan ialah satu perkara yang cukup berbahaya, perkara yang cukup menakutkan kita, wal'iyazubillah. Jadi kita mintalah Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ini. Baik, untuk perbincangan tentang hadis, sebelum kita pergi kepada kesimpulan kepada bentuk-bentuk penipuan ataupun kejahatan yang dibuat oleh pemimpin ini, saya nak pergi juga perbahas juga tentang lafaz hadis. Lafaz yang pertama Nabi kata, haramallahu alaihil jannah. Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga. Itu lafaz yang pertama. Lafaz satu, haram ke atasnya syurga. Lafaz yang kedua apa? Lafaz yang kedua. Wa fi lafzin, nah tengok, dalam riwayat lain, riwayat ni sahih, akhrajahu Muslim. Nabi kata apa? Ma min amirin. Dengar ni. Ma min amirin yali umural muslimin summa lam yajhad lahu. Mana-mana pemimpin yang memegang jawatan mengendalikan urusan umat Islam, tapi dia tak
tidak berusaha untuk mencari kebaikan kepada umat dia. Dia duk sibuk kena banyakkan harta dia je. Projek-projek kroni-kroni dia yang boleh, kan? Projek kroni dia yang boleh, itu orang tu yang boleh, keluarga-keluarga dia je boleh, tapi orang lain tak dapat, maka apa yang mereka akan dapat. Jadi apa yang dia akan boleh. Maka di sini dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW menyatakan ada makna lain yang patut kita ambil lagi, kita bincang lagi. Ada makna lain, iaitu illa, kecuali Allah Ta'ala tidak akan masukkan mereka dalam syurga. Satu lagi, haramallahu alihil jannah. Lafaz hadis kita ni. Ada lafaz lain lagi, dia kata lam yarih raihatal jannah. Lam yarih raihatal jannah. Mereka tidak akan dapat cium bau syurga. Wal'iyazbillah. Jadi kes ni makin hari makin berat. Bukan sekat tak boleh masuk syurga, dia tak boleh cium bau syurga. Maknanya syurga ni boleh dicium bau dia daripada awal-awal lagi. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kita nak ada tak manusia boleh cium bau syurga atas dunia ni? Manusia tak boleh cium bau syurga. Maka ini dihuraikan oleh para ulama, lam yarih raihatal jannah. Orang yang menipu rakyat ini tak akan cium bau syurga. Ada lagi hadis-hadis yang menunjukkan lain daripada pemimpin yang tak boleh bau syurga. Ada. Sebab bau syurga ni dia mari bukan satu masa. Dia mari beberapa, ada riwayat kata boleh bau syurga dari jarak 500 tahun. Ada orang yang boleh bau syurga dari jarak 100 tahun. Ada orang yang kurang lagi. Maknanya bertingkat-tingkat. Apa di antara dosa lagi lain daripada pemimpin yang zalim ini? Apakah dosa lagi yang tak boleh bau syurga? Hadis manidda'a ila ghairi abihi. Siapa dia mendakwa kepada bukan bapak dia. Dia mengaku ayah, bukan ayah dia. Kalau bapa angkat, kita kata ini bapa angkat saya. Tapi kalau dia mengaku bapa angkat kepada bukan bapak dia, dia kata ini bapak saya, dia bing pada orang ni, apa jadi? Lam yajid raihatal jannah. Orang ni tak boleh bau syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati am. Bau syurga itu boleh dicium daripada jarak 100 tahun perjalanan. Hadis ini sahih. Dan hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian. Okey, Datuk culas sikit boleh? Ya, sila. Contoh, kita dah bagi tahu bahawasanya hukum haram atau tidak bau syurga kepada seorang bapa angkat membinkan kepada dia dan kata anak angkat. Jadi dia kata tak apalah. Dia kata ini. So macam mana Datuk agak-agak mana ni tu? Adakah perbuatan menambahkan lagi kezaliman ataupun dosa dia kepada Allah? Kita nasihat tu, ustaz nasihat dia bila dia tak terima. Nak kita kata nas'alullah salamat wal afiyah. Jadi dia kadang-kadang Ustaz Aslin, orang ni kita pun tak tahu, dia rasa dia selesa dah hidup, dia pun kerana takut malu anak angkat dia tahu, tak mau ubah. Kita tak mau syurga ni, bukan sekat nak masuk, mau pun tak boleh. Tapi kalau dia kerah kepala macam tu, kita doa jelah kebaikan untuk dia, sebab dua dosa ni lain. Dosa ni kalau kita tahu kita buat, kita tak tahu kita buat, satu kes. Tahu buat satu kes, tapi bila dilarang, diberi nasihat, dia kerah kepala, itu kes yang lain. Jadi kita bimbang takut dia masuk dalam mustahil. Mustahil maknanya menghalalkan benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada lagi sahabat-sahabat yang masih mampu untuk memberi nasihat, teruskanlah memberi nasihat itu, kerana kita sayang kepada sahabat kita ni, kan? Bukan senang tu. Tak boleh bau syurga ni bukan satu benda yang kecil, kan? Bagi kita orang yang beriman, kita mengatakan satu benda yang cukup berat. Sebab itu bau syurga ni jarak dia sampai beratus tahun sudah bau. Banyak lagi lah hadis-hadis lain yang saya tak nak sebut. Cuma saya nak buat contoh syurga ni. Contohnya ada seorang sahabat yang dalam peperangan Uhud. Kan? Ingat Ustaz Aslin? Seorang sahabat ni Anas bin Nadar. Anas bin Nadar masa peperangan Uhud. Dia beritahu kepada Sa'ad bin Mu'az, "Ya Sa'ad, inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud." Aku sekarang ni sedang mencium bau syurga
di tepi Bukit Uhud. Jadi ulama hadis kata boleh jadi di perasaan dia. Oleh kerana dia nak mati syahid seolah-olahnya bau syurga dah di Bukit Uhud. Ada yang mengatakan tidak. Memang Allah Ta'ala buka karamah kepada kemuliaan kepada penjuang-penjuang Islam ni, dia bang sungguh. Bau syurga. Bang syurga. Dia boleh cerita tapi kita nak hidup tak mahu, kan? Ana waktu jumpa dengan kes kapal Marmara dulu. Yang dibom oleh Israel, ingat tak? Kapal Turki dulu. Ya betul. Ada orang Malaysia yang mati tu. Ya betul. Seorang yang ada atas kapal tu, ana jumpa dia di Kota Baru. Dia kata, Abu Anas, macam mana saya tak menangis. Sahabat saya yang kena bom yang mati tu, bila kita peluk dia, bau wangi. Allahu Akbar. Dia kata, saya fikir kalau akulah yang mati hari itu syahid. Sebab wangi itu bau kita boleh rasa. Tak ada air wangi, sepatut bau darah. Ini bau wangi. Darah tu keluar bau wangi. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Baik, para sekalian. Hadis ini sangat panjang, mungkin kita nak fokuskan balik kepada apa ni, tajuk kita yang masa pun sangat cemburu, sangat laju. Maka bila kita kata hadis ini, tengok dalam kitab muka surat 7, antara bentuk penipuan pemimpin terhadap rakyat. Kita cuba senarai pendek beberapa perkara yang menyebabkan mereka ini diancam oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka diberi peringatan supaya orang yang jadi pemimpin, kalau macam tu saya tak maulah jadi pemimpin. Kalau kita rasa kita kuat, kita boleh terima. Tapi kalau kita rasa tak kuat, tak boleh. Macam mana pula tadi kata bahaya pemimpin? Tuan-tuan kena ingat. Hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang Allah Ta'ala letak di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa? Siapa yang pertama? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Nombor 1 dia. Tapi kalau pemimpin yang tak adil, yastar'illahu ra'iyatan, dia tipu, dia pula yang paling berat dalam neraka wal iyazubillah. Jadi kita kena ingat. Itu Nabi Yusuf minta, ij'alni ala khazailil ardi, jadikan aku ni penjaga ekonomi Mesir. Jadi ulama kata, kalau kita ada keahlian, kalau kita ada kemampuan, kita boleh jaga diri kita supaya tidak terperangkap dengan harta. Boleh ya kita calonkan diri kita kalau betul-betul mampu. Tapi kalau rasa kita tak mampu, kita rasa tak kuat, jangan calon. Sebagaimana seorang sahabat nama dia Abu Zar. Abu Zar ni seorang yang sangat warak. Abu Zar ni seorang yang sangat warak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, lantiklah saya apa-apa tugas. Nabi pegang Abu Zar. Dia kata, ya Abu Zar, innaka dha'if. Abu Zar, mu ni seorang yang innaka dha'if. Innaha, jawatan ini amanatun, satu amanah yang berat. Wa innaha khizyun wa nadamat yaumil qiyamah. Dan orang akan pegang jawatan yang tak tahu jawatan, menyesal di akhirat esok. Jadi waktu dunia ni semakin kita calon, saya ni begini ya. Dengan manifesto saya akan buat itu ni. Tapi bila sudah ada, tak ada pun kita buat manifesto yang kita janjikan. Hati-hati tuan-tuan. Manifesto itu walaupun bukan kitab suci, tapi dia adalah satu perjanjian. Kita kata, ini manifesto bukan kitab suci. Tapi ingat, itu satu janji kita dengan rakyat. Janji kita dengan orang yang kita beri tawaran. Jadi oleh kerana Nabi dia sebut pada Abu Zar, innaka dha'if, kamu ni lemah Abu Zar. Orang yang ambil jawatan, tak tunai jawatan khizyun wa nadama, dia akan menyesal pada hari akhirat esok. Maka Nabi tak beri jawatan kepada Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar pun redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan itu satu perkara yang penting. Mana kita kena tengok, kalau kita ada kemampuan, ada keahlian, kita rasa kita bijak, kita boleh. Tapi terlebih bijak pun tak boleh juga. Dipanggil overconfident. Saya saja. Ni pun hati-hati. Orang yang terlalu kuat berani ni, kadang-kadang tak boleh buat kerja, cakap saja boleh. Jadi kita kena hati-hatilah. Kalau kita rasa tak kuat, kita cuba dulu. Peganglah jawatan kecil-kecil dulu. Kalau hak ni pun tak boleh, kita rasa banyak lagi benda yang kita tak boleh buat. Baik. Kemudian kita pergi kepada kitab kita ni muka surat 7, antara bentuk penipuan. Antara bentuk penipuan pemimpin terhadap rakyat ialah apa dia bentuk penipuan itu. Ini yang kita takut sekarang ni para jemaah sekalian. Nak takut-takut kita termasuk di kalangan kumpulan ini, kumpulan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ini. Yang pertama, mengabaikan penekanan terhadap kewajipan dalam agama.
Kita diberi kuasa. Tapi kita cuai dalam agama. Kita tak ambil peduli rakyat. Rakyat kita ni pandai solat ke tak pandai solat ke, tahu hukum hakam ke tak tahu, itu peduli. Itu hak peribadi dia panggil. Itu hak peribadi. Bukan hak kita. Human right. Human right, macam-macam right ada kan. Kita kata tidak boleh. Kalau kita sudah ada jawatan, kita kena bertanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi menjaga agama. Dalam ad-daruriyatil khamsah, yang 5 perkara asas kan dalam kehidupan itu, hifzuddin, jaga agama, jaga keturunan, jaga harta, jaga akal. Nah, itu semua tu benda dia panggil ad-daruriyatil khamsah, pihak kerajaan mesti kena jaga. Sekarang ni jaga agama yang penting. Yang kita bimbang hari ni terlebih jaga agama pun masalah juga. Ya, kita nak jaga agama ni daripada dimasuki oleh orang yang tak pandai. Ini masalahnya, buatlah akta-akta undang-undang peraturan, akta tauliah ke akta apa. Bagus akta tauliah tu untuk kalau betul-betul orang nak mengajar, kita interview. Dia nak mengajar apa? Apa kitab dia baca. Tapi masalahnya kalau minta pun orang yang kita tak setuju memang tak dapat pun. Allahu Akbar. Kita kata akta ni sebenarnya nak menyekat orang ke nak menyekat ajaran sesat. Kalau nak sekat ajaran sesat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nak sekat orang, awak bertanggungjawab depan Tuhan nanti. Itu masalah kita sekarang ni. Yang kedua, tidak menjaga syariat serta membiarkan golongan yang menyimpang atau ingin merosakkan agama ni kita biarkan. Orang ni bersendur di sebalik pakaian-pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang comel-comel, apalagi kalau mengaku keturunan Nabi pula. Masyarakat kita ni sensitif sangat dia. Orang mengaku orang baik-baik ni, dipuja, diusung ke sana sini. Kan? Orang yang mengajar, ajak orang kepada Al-Quran, kepada sunnah, ajak benda-benda yang baik-baik ni, tak dapat tempat pula. Bahkan dihalang sana sini. Kita mengatakan hati-hati tuan-tuan. Orang betul-betul nak jaga agama kena ada. Cuma kadang-kadang penguatkuasaan kita, akta ada, kuat kuasa pula lemah. Ni ramai. Orang yang mengaku Imam Mahdi pun ramai. Orang mengaku jadi Nabi pun ada. Kita dah ambil tindakan 3,000 berapa ribu denda. Ketawa jadi orang tu. Belum buka poket lagi, pengikut dah bayar dah. Kita. Ana duduk dengan sahabat saya di Jabat Agama. Seorang makcik datang bawa beg duit. Mari jumpa Tuan Qadi. Dia kata, Ustaz, Qadi, anak saya tu kena tangkap. Berapa Tok Qadi nak? Qadi kata, patut awak minta hakim masuk penjara kan dia. Bukan mari tebus dia bayar. Nanti anak awak tak insaf. Kita mengatakan itulah sikap masyarakat kita itu sukar. Yang ketiga, mensia-siakan hak mereka. Ini bahaya ni. Apa makna mensia-siakan hak rakyat? Makna kita tak jaga. Jalan raya macam mana? Waktu kita ambil cukai, waktu kita ambil bayaran, waktu kita ambil benda-benda kita ambil dengan baik. Tapi waktu kita nak pulang balik duit itu kepada rakyat, bagaimana? Jalan pun bertapung sana sini, berlubang. Tempat-tempat yang sepatut ada lampu, tak ada lampu. Banyaklah kalau kita nak sebut, apalagi kalau masalah infra, masalah kebajikan rakyat yang lain, masalah elektrik, masalah air, masalah apa saja yang ada atas dunia ni. Hati-hatilah orang yang menjaga bertanggungjawab. Bahkan masalah pendidikan. Kita tengok ada setengah-setengah sekolah, Masya Allah, kata orang lepas batuk di tangga je. Tak ada kemudahan-kemudahan yang sepatutnya. Inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Apabila pemimpin mensia-siakan rakyat, cuma rakyat akan diumpan-umpankan bila waktu diperlukan. Jadi ada waktu diperlukan ini, mintalah apa saja pun insya-Allah dipertimbangkan dan akan diluluskan dengan segera. Dan lepas pada waktu dia hilang balik di orang ni. Nauzubillah. Yang keempat, tidak melindungi negara dan tidak memerangi musuh. Ingat, kalau negara nak ceroboh kita kena hati-hati. Sekarang ni orang boleh masuk sistem kawalan negara kuat ke tidak. Kadang-kadang kita ada jaga kawalan negara, tapi kita redahkan kepada orang luar pula kelemahan sistem pertahanan kita. Itu bahaya. Jangan cakap dah, rumah saya tu besar, tapi semua kunci pintu dah rusak. Apa pergi cerita dengan orang ni? Ini pun itu dia panggil buka kain ke depan orang. Mana boleh? Kita kata, orang tengok rumah kita macam hebat lah. Pintu gerai ada, kunci ada. Tapi dia cerita dengan orang, gerai tu
berkarat dah tu, nak tutup pun tak boleh. Masya Allah. Dah pintu-pintu nampak macam kayu-kayu jati tu, tapi kuncinya rusak. Nanti orang dengar, senang orang masuk. Ini sistem pertahanan negara, kita perlu kepada sistem yang kuat. Tak boleh kita cerita kepada orang kelemahan kita, jangan. Walaupun kita nak perli kawan kita yang jaga dulu tak betul, tapi hati-hati. Ada benda, bukan semua benda yang diperkatakan, bukan semua benda yang kita boleh royak kepada orang, sebab ada kalanya dia akan merusakkan ketahanan kita, yang menyebabkan orang boleh sewenang-wenang, boleh mempermain-mainkan kita, wal'iyadzubillah. Yang seterusnya tidak adil dalam pemerintahan. Jadi mana kita tidak adil, orang yang kita baik yang kita dapat macam-macam, orang yang tak dapat, yang kita tak baik tak dapat, walaupun mereka itu ada kelayakan, kita mengatakan ini juga. Mana di antara yang saya sedih lah, ramai sahabat-sahabat kita ni sudah bertahun-tahun duduk perasingan, dia panggil guru duka lara. Istilah guru duka lara ni. Suami duduk di Sabah Sarawak, bini duduk kat sini, ataupun sebaliknya. Kita kan Sabah Sarawak aja. Tak ada cara nak dekatkan dia orang ni. Baik ya dah. Awak dah lama dia berpisah, balik dia sekali. Pilih pilihan, sama ada suami balik duduk suami di kampung ni atau awak pergi ke sana. Dia ada pilihan. Habis yang baru-baru kita test dulu. Awak nak kerja, pergi kat sana. Sekurang-kurangnya kita kata jangan adalah, cukuplah beberapa tahun orang duduk sana, lepas minta tak dapat, kita mengatakan tak tahulah, saya pun rasa terkilan jugalah, apa yang payah sangat tu. Kenapa kita buat menyusah-nyusahkan masyarakat kita dalam benda-benda yang kecil macam tu? Pernah ni Datuk pernah berlaku seorang perempuan di Kedah, dia bekerja berulang-alik daripada Kedah ke Pulau Pinang, jauh tu. Dan akhir dia jadi depression dan dia jadi gila. Dia hilang dari rumah dah beberapa bulan. Dan akhir baru jumpa dalam keadaan dia macam sugul. Tapi dia ada salah seorang orang yang mendidik agama. Kerana dia mengajar terlalu jauh. Walaupun Kedah dengan Pulau Pinang, tapi seorang isteri yang mungkin suami dia pun mungkin tak berikan kefahaman sebagainya, bahkan dia jadi macam orang yang kena masuk dalam psikologi, kena counselling, boleh nak pulih pada peringatan dia tadi ni kerana tekanan kerja tadi ni. Dan dia minta kerja tu lebih kurang dekat hampir 7 tahun tak ditukar-tukar. Ini contoh dia. Mungkin Datuk sebut dia memang kenapa susah sangat, wallahu alam. Ini pun mungkin disebut sebagai pemimpin, bagaimana adalah pemimpin tadi dalam bab bagi kerja pada rakyat jelata. Itu pun sesuai juga. Itu contoh ya tu. Nah, kalau kita buka pengaduan teruk kita malam ni kan. Tapi sekurang-kurangnya biarlah musim muhasabah ni kita muhasabahlah. Nah, semua orang boleh mengaku je kalau kami buat, kami jaga, tapi dah lama benda tu berlaku. Kan? Bertukar-tukar dah dia punya penguasa pun macam tu juga. Kita nak kata apa? Jadi usahalah supaya kita jadi, bila kita jadi pemimpin, kita mati pun orang mengenangi kita, oh inilah di antara contoh yang baik, dia telah meninggalkan jasa-jasa yang baik. Supaya orang doakan kita dengan doa yang baik. Sebab di antara doa yang difokuskan, sebagaimana kata ulama salaf, contohnya dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Dia kata, kalau aku ada doa mustajab, aku akan doakan kepada pemimpin. Kenapa? Dia kata kalau pemimpin baik, banyak kebajikan untuk rakyat tu ada. Kita ni bila kita tak suka pemimpin, kita doa pun tak mau. Tak, kita doakan dengan kebaikan, tapi jangan ulu. Melampau-lampau sangat, itu bukan doa, itu memuji. Puji melambung-lambung itu tak boleh. Kita doa ni kita minta dengan Allah. Ya Allah, Allah muwali alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah kepada kami pemimpin yang baik. Allah muwafiq wali amrina, beri taufik kepada pemimpin kami. Kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan mereka menjadi orang baik dan kebaikan itu turun banyak kepada rakyat dan kepada masyarakat. Kita mengatakan alhamdulillah. Tidak ada pemerintahan. Nabi juga sallallahu mengatakan bahawa hal ini termasuk dalam dosa besar yang menjauhkan seorang itu daripada syurga, wal iyazubillah. Baik, itu contoh sedikitlah. Kita pun tak nak detailkan. Tuan-tuan boleh ambillah contoh mana-mana saja yang kita rasa tak baik, maka kita tinggalkan. Pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri, ingat baik-baik sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dilantik, man wulliya, dilantik dengan syarat dia ada kelayakan, a'anahullah, Allah Taala akan beri bantuan kepada orang ini. Tetapi ingat, siapa dia minta untuk menjadi pemimpin, maka Allah Taala akan serahkan diri dia untuk dia sendiri jaga diri dia, tidak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Kecuali betul-betul orang yang punya kelayakan sebagaimana Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi, ataupun sahabat-sahabat yang punya kelayakan yang begitu besar, maka mereka mengatakan mereka boleh minta, boleh minta untuk supaya tidak bagi kepada orang yang tidak baik. Wallahu alam. Sebagai penutup pada perbincangan hadis ini, penutup pada perbincangan hadis kita ini, hadis ini menjadi dalil bahawa pintu taubat sentiasa terbuka sebelum kematian tiba. Apa sajalah, siapa-siapa saja, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pernah kita, tapi ingat, taubat ni ada 3 syarat. Taubat secara umumnya ada 3 syarat. Yang pertama, menyesali, meninggalkan dosa yang lepas, menyesalinya, dan yang kedua, berazam untuk tidak kembali lagi, tinggal, menyesal dan berazam untuk tidak kembali lagi kepadanya. Tapi yang keempat yang agak berat. Kata di para ulama, yang keempat ini, sekiranya dosa itu bainahu wa bainal khalqi. Dosa di antara kita dengan makhluk, kita pernah zalim dia, kita pernah tukar dia, kita pernah tahan jawatan dia tak naik, rekod dia kita bagi laporan yang tak bagus. Hati-hatilah para pemimpin, ketua-ketua pejabat, ketua apa, ingat baik, kalau awak tahan kenaikan pangkat orang kerana zalim, kerana hasad, kerana dendam, macam mana awak nak minta maaf dengan dia? Perbicaraan di hadapan Allah sangat besar. Kerana itu kita diarah oleh Allah supaya kita baca surah Al-Fatihah setiap kali kita salat. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat ini sebenarnya ayat break. Patutnya orang salat dia tak buat maksiat. Allah Taala sendiri sebut innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada melakukan perbuatan munkar dan keji. Tapi kenapa? Sebab kita baca Fatihah tidak lumat kata orang. Bila sebut pada Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, sepatutnya di situlah kita akan takut. Lepas solat ni aku tak akan buat maksiat. Lepas solat ni aku tak akan zalim orang. Lepas solat ni aku tak kacau orang, sebab hari pembalasan menunggu di hadapan kita. Jadi inilah yang kita bimbang. Taubat tu dengan kita dengan Allah, kita istighfar, kita taubat, kita menyesali dosa yang lepas, kita berazam tak buat lagi, sesat. Tapi dosa di antara kita dengan manusia, bagaimana kita nak selesaikan di antara dosa-dosa kita dengan manusia, ini yang kita bimbang. Maka walau macam mana pun pintu taubat terbuka sebelum tiba kematian, ia juga mengisyaratkan bahawa peluang taubat itu masih wujud untuk pemimpin yang culas dalam mengurus tadbir rakyatnya. Sekurang-kurangnya kita masih lagi ada peluang. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita berhenti awal daripada menguasai orang, dan kita betul tebuskan balik kesalahan kita dulu dengan kebajikan yang kita buat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita yang kita dengan manusia dan sebagainya. Jadi perbanyakkanlah kebajikan untuk orang yang kita rasa kita ada dosa dengan dia. Mudah-mudahan kita bertemu depan Allah di akhirat esok, dia maafkan kita, insya-Allah. Baiklah, setakat itu dulu Ustaz Aslin. Kalau ada ulasan daripada Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil, Tuanku Datuk Dr. Ustaz Abdul Basit bin Abdul Rahman, yang saya rasa lebih kurang hampir 50 minit membicarakan tentang hadis yang dibacakan pada malam ini yang berkaitan dengan persoalan kepimpinan. Jadi dalam bahasa mudah, berkebetulan pula dalam bahasa mudah kita duk kecek ni, maksud dia kena suasana hari ini kita berikan gambaran sesiapa yang bakal, sebab kita tak ada pemimpin sekarang ni, semuanya interim. Bagi mereka yang bakal menjadi pemimpin, awas kerana jangan cakap benda mudah, kerana apa, syurga ni kalau setakat bau pun diharamkan, fal'ayadzubillah min zalik. Bau ni pun diriwayat mengatakan sampai hampir 500 tahun perjalanan bau dia tadi ni. Bila Ustaz Datuk sebut tentang mereka yang meninggal dalam kapal dan sebagainya, dia dah bau syurga dan darahnya bau wangi sebagainya. Ini semua tanda-tanda, sebab mana ni raihatul jannah, dia bukan dekat dengan syurga, dia jauh. Jadi bagi mereka mendapat pilihan Allah. Jadi termasuk juga para pemimpin dan sebagainya. Saya teringat ialah antara perawi hadis yang bernama Imam Abu Daud Al-Sistani yang meninggal pada tahun 817 di Basrah, atau itu Abu Daud yang mengarang kitab hadis
perawi yang menghimpun hadis-hadis oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dia sebut dalam satu kata-kata soalan, qila li Abi Daud As-Sijistani masyahwatul khafiyah. Ditanya kepada Abu Daud, apakah dikatakan syahwat yang tersembunyi? Qal hubbur riasah. Allahu akbar. Cuba bayangkan, kalau syahwat tersembunyi itu kita kata, ni nak berzina ke, nak gapo ke. Tak, dia jawab syahwatul al-khafiyah ialah iaitu mereka yang memang cintakan kuasa. Rasa dia tu boleh belaka banyak benda kalau kita gambarkan. Sebab itu kata Fudail Ibn Iyad, dia kata ma min ahadin ahabba ar-ri'asah illa hasad wa baghyun wa tattabi'u uyuban nas wa kariya an yuzkara ahadun bi khairin. Tidak ada seorang lelaki yang jenis gilakan kuasa pemimpin, melainkan dia akan terjebak dengan hasad dan kejahatan. Yang ni satu benda al-mal'un. Kenapa mal'un? Sebab dia akan suka mencari keaiban manusia dan dia benci untuk menyebut kebaikan orang lain. Ini berkata hok kata kececah keting yang pilih dia jadi pakai ayat hamba ni rajin pada dia. Ada gitu. Maksud dia akan menyembunyikan kebaikan persaingan dia, bahkan dia menimbulkan benci pada persaingan dia. Kenapa? Nak berkata ambil aku boleh hebat kapur ni. Ini yang dikatakan oleh Syekh Fudail Ibn Iyad yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubbur riasah ini sebenarnya. Dan Nabi tegur Abu Dzar Al-Ghifari dan Nabi tembuk pegang dua bahu Nabi tu. Abu Dzar, benda ni doa, kamu ni doa yang dikasihkan contoh dia. Maka nak begitu jangan sampai menyesal kemudian tidak berguna. Termasuklah Muaz bin Jabal yang diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah cara Datuk sebut ni kita pun rasa tak mampulah, tak boleh dah. Takut kita tak adil, takut kita ni kok jadi bila jadi mimpin ni kaya, kita tengok dapat kereta AP cuma tak payahlah jadi mimpin dalam masa mudahnya. Jangan mengimpikan kekayaan kepentingan diri sendiri dengan menggunakan kita bagi seorang pemimpin. Jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah Datuk, terima kasih banyak pada Sahabat Fadilah Datuk Dr. Abdul Nasir bin Abdul Rahman yang sudi bersama kita pada malam ini. Dan saya minta maaf Datuk, bermula tadi ni maklum line kapung ni dia tak ada comel, line tak comel, seko pun tak comel, Maxi pun tak comel, kok lain hak comel pula. Jadi alhamdulillah dapat pengakhiran, dapat bersama dengan Datuk sekali lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah masa Datuk, jazakallahu khairul jazak atas ilmu yang Datuk bagi kepada kita semua. Dan insya-Allah terima kasih kepada semua para penonton yang masih sudi bersama kami setiap malam, setiap bulan tanpa henti bermula April 2020 hingga ke malam ini insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras bicara kita, dan terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa, para penyumbang yang menyumbang bicara online tanpa henti. Masya-Allah ya, barakallahu fikum dan barakallahu fi amwalikum insya-Allah. Terima kasih Cik Farida mudah cari malam ini. Terima kasih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah.